بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam hadis yang ke-367 lagi, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah. Adalah Nabi SAW bila dia khutbah, ihmarrat aynah, merah matanya, wa ala sautuhu, tinggi suaranya, washtadda ghadabuh, bersangatan marahnya, hatta ka'annahu munziru jaish, seolah-olahnya seorang kepala tentera yang memberi peringatan kepada tentera. Yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. Adalah khutbah Nabi itu pada hari Jumaat bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, summa yaqulu ala ithri dhalika wa qad ala sautuh, dan tinggi suara Nabi. Wa fi riwayatin lahu man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada siapa yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalahu. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada orang yang mampu memberi hidayah kepadanya. Walin Nasa'i wa kulla dalalatin finnar. Dalam riwayat An-Nasa'i, dan setiap kesesatan itu adalah finnar, di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis menceritakan tentang sifat khutbah Nabi. Apabila Nabi menyampaikan khutbah, bersemangat sekali, merah matanya, ala sautuh, tinggi suaranya, dan bersemangat sehingga seumpama kepala tentera sedang memberi peringatan kepada tentera-tenteranya. Dan begitu sifat Nabi berkhutbah. So Nabi khutbah bukan khutbah cakap sampai orang pun tak dengar. Nabi khutbah tinggi suaranya, merah matanya, supaya orang bersemangat dengar khutbah Jumaat. Kemudian yanbaghi lil khatibi wa yanbaghi lil khatibi wal imam wa nahwihima. Kita tengok kepada beberapa poin. Saya langkau beberapa poin tentang khutbah dulu. An yakuna hadha al-wasf al-baligh min Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan ini sifat yang diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah, hal keadaan Nabi bila dia menyampaikan khutbah. Nafhamu minhu adabul khatib. Maka kita faham daripadanya adab seorang khatib. Allati yanbaghi an yattasifa biha indama yaqum fi an-nasi khatiban. Apabila dia berdiri di hadapan makmum untuk menyampaikan khutbah. An yakuna indahul qudrah ala iqna'i as-sami'in. Dan hendaklah seorang khatib itu ada kemampuan dalam iqna' as-sami'in. Iqna' as-sami'in ni supaya orang yang mendengar apa isi khutbah itu iqna', rasa puas. Rasa puas hatilah dengar isi khutbah. Birra'yi alladhi yad'u ilayhi bima yubdihi min al-hujaji wal bayinat.
daripada isi kandungan yang datangnya daripada hujjah dan keterangan. An yakuna indahu al-mauhibatu at-tammah liistimalati as-sami'in ila al-isgha' ilayhi wal qana'ah bima yad'u ilayhi. An yaduru muhuru khutbatihi ala itharati al-masyair li fi'l al-khair. Dan hendaklah orang yang menyampaikan khutbah itu iaitu menyampaikan sesuatu yang benda yang boleh menyampaikan suatu kebaikan dan menjauhkan seseorang daripada keburukan. Wa tujihun nufus, dan membawa setiap jiwa-jiwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhawalu raf'un nufusis sami'in wa yasmu biha min haqarati dunya, iaitu isi-isi kandungannya yang membawa kepada Allah, yang jauh daripada dunia, mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan sesuatu yang bersangkutan tentang pahala, yang menyampaikan sesuatu yang jauh daripada dosa, dan memberi peringatan daripada perkara-perkara yang menyalahi syariat dan juga bid'ah di dalam agama. An yuwahhida mawdu'il khutbah fala yashghal afkaru sami'in bintiqali min mawdu'in li akhar bima yafturu hamasahum wa yakhmaduhu nufusahum. Kemudian antara faedah lagi dalam menyampaikan khutbah ini, an yuwahhida mawdu' al-khutbah, supaya tajuk khutbah itu biar fokus kepada satu je. Biar fokus kepada hanya satu tajuk saja. Fala yashghal afkaru sami'in bintiqali min mawdu'in li akhar. Dan jangan kita menyibukkan orang dah dengar suatu tajuk, kemudian kita pergi masuk tajuk yang lain, topik yang tak ada kena-mengena, tajuk yang tak memberikan ialah dia kacau kepada apa yang orang nak dengar. Macam contoh yang sebelum-sebelum ni lah kita ada sebut, dia sibuk cakap pasal mestilah mengikut Nabi, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba dia masuk jimatlah ila trik. Apa kena mengena dengan tajuk ikut Nabi, mentauhidkan Allah, tiba-tiba jimat air? Tak kena lah. Maksudnya tajuk yang patutnya seorang khatib menyampaikan dalam khutbahnya itu biar satu tajuk je, supaya orang yang mendengar itu fokus hanya satu tajuk. Kerana khutbah tak lama, akan datang hadisnya, khutbah pendek, salatnya panjang. So dalam masa yang pendek itu bukan caranya kita masuk 2-3 tajuk yang berlainan. Tak. Kalau kita cakap pasal tauhid saja. Kita cakap pasal sunnah saja. Kita cakap pasal bid'ah, maka bid'ah saja. Jangan hanya tauhid pada saat kita masuk ke sunnah hari Jumaat, kena masuk pula sunnah hari Isnin lah, puasa lah, ke benda lah, macam-macam. So itu maksudnya tak apa-apa nak cerdik lah orang yang menyampaikan khutbah itu. An takuna al-khutab fima yahtamu bihi sami'un min al-mawadi' allati tashghal bil hammi wa tusiru ihtimamihim. Dan setiap tajuk yang disampaikan itu akan menyebabkan orang yang mendengar itu akan mendapat sesuatu lah. Sebab itu Nabi sampaikan dalam keadaan bersemangat, supaya orang yang dengar itu dapat semangat daripada khatib yang menyampaikan tajuk, dan juga faham apa yang nak disampaikan oleh khatib daripada isi kandungan khutbah yang bermanfaat. Kemudian dimasuk tentang persoalan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini adalah isi kandungan, antaranya bid'ah, dan kita telah sebut pada kuliah yang lalu. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, rawahu Muslim. Dari Ammar ibn Yasir, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salat ar-rajul, itu panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya, ma'innatun min fiqhihi. Ma'innatun maksudnya alamat, adalah tanda kefaqihannya, tanda kefahamannya. So hak ni nak bagi tahu bahawasanya khutbah jangan panjang-panjang. Kerana khutbah yang panjang akan
maksud kadang-kadang tak sampai. Apabila khutbah panjang, orang pun dengar, mula-mula tu bersemangat, dah panjang sangat, orang pun mengeluh. Zaman sekarang pula lagi, orang bekerja. Orang bekerja dan sebagainya. Maka dia punya panjang khutbahnya sampai orang pun dah fikir, apa hal panjang benar, sekali nak sembahyang, nak makan lagi. Kemudian dah nak masuk pejabat pula lagi. Maka ini menyebabkan point ataupun menyebabkan maksud daripada khutbah Jumaat tak tercapai. Apatah lagi kalau sekiranya khatib yang menyampaikan itu tak bersemangat sebagaimana yang disifatkan bagaimana Nabi menyampaikan khutbah. Nabi sampaikan khutbah ihmarat aina ala sautuh, begitu bersemangat sekali. Khatib sekarang hanya baca khutbah kemudian dengan intonasi yang seolah-olah nak bagi tahu tidurlah. Maka orang yang datang Jumaat pun tidurlah. Ditambah lagi orang penat kerja lah, terus pergi solat Jumaat, kemudian tidurlah. Tidur, khatib pun syok sendirilah duduk baca. Dia pun baca, dia tak tengok makmum, dia tengok kertas tu, tengok khutbah. Khatib kita pula satu hal pula, bukan nak prepare awal-awal. Kalau dah tak reti nak khutbah tu, dia kena baca khutbah. Bila baca khutbah tu, bacalah daripada sebelum naik atas mimbar tu, bacalah dulu supaya tahu apa poin nak disampaikan. Hak ni kadang-kadang dia pun tak baca, ambil pula tu khutbah jawi. Khutbah jawi pula tu ejaan tu bertukar-tukar. Ejaan dulu tak sama dengan ejaan sekarang. Tambah pula khatib pula tua-tua belaka. Hak tua-tua pula dia style ejaan jawi lama. Nak baca pula terkiar-kiar. Apatah lagi hak nak baca jawi pun tak boleh. Baiklah pergi print hak Rumi punya, selesai masalah. Baca hak Rumi, bagi lancar. Kalau hak nak baca hak jawi juga, bagi training. Apa orang kata rehearsal dulu awal-awal. Supaya dia tahu apa isi yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang khatib pun tak baca dulu, dia pun baca. Maka dia pun tiba-tiba tersampailah sesuatu yang tak betul dalam isi perkandungan khutbah. Masalahnya kadang-kadang isi kandungan khutbah tu ialah yang buat tu orang juga. So kadang-kadang ada kesalahan. Tambah pula kalau sekiranya kalau tak reti apa, memang pakai baca je lah. Salah lah. Tambah pula datang orang yang buat khutbah pula tu tak reti hadis. Hadis dibaca, dia kata rawahul Bukhari, sedangkan tak ada dalam Bukhari pun. Hadis itu kadang-kadang dhaif pun dia kata sahih. Pakai bubuh je. Tu yang buat khutbah tu lah. Hak tu tak apalah, dosa tu hak tu yang buat tu lah nanggungnya. So paling kurang baca dulu. Tengok yang mana agak-agak tak apa nak betul tu, check dulu. Sepatutnya lah. Tapi oleh kerana khatib kita pun semuanya adalah bukanlah orang yang apa orang kata berkemahiran ataupun ada ilmu dalam ilmu syarak ni, hak tu yang berlaku kesilapan. Orang pergi iklan kedai mas pun dibacanya jugalah. Walaupun hak tu tak sepatutnya diiklankan jualan dalam masjid macam-macam. So ini semua adalah kecacatan apa yang berlaku pada zaman kini daripada khutbah-khutbah Jumaat, dan hak ni menyebabkan maksud tujuan daripada khutbah Jumaat itu tidak tercapai. Asal adalah khutbah itu adalah suatu point yang ataupun suatu time yang penting untuk kita sampaikan isi yang penting. Tambah pula kalau isu-isu semasa yang melibatkan isu-isu agama, itulah dia punya mediumnya nak sampaikan kepada masyarakat, kerana itulah time orang berkumpul untuk mendengar peringatan. Kalaulah time itu diambil dengan tidak sepatutnya, maka tak ada faedah lah daripada khutbah yang nak disampaikan, sekadar untuk khutbah kemudian orang pun solat. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kini sebahagian sekarang, sebelum solat Jumaat, sebelum buat khutbah ataupun sebelum azan, adanya kuliah tak?
kuliah sebelum Jumaat. Apa hukumnya? Apa hukum kuliah sebelum Jumaat? Dulu wallahu alam, dulu saya rasa tak ada. Dulu orang Jumaat ni tak ada kuliah ni, tapi bila dah start 2-3 tempat, dah start 2-3 masjid, maka dia mulalah orang pun ikut, maka akhirnya dia jadi trend lah, iaitu ada kuliah dulu sebelum Jumaat. Ada hadis Nabi SAW, naha 'anil tahalluq atau naha 'anil hilaqi qabla al-jumu'ah atau naha 'anil tahalluqi fil masjid qabla al-jumu'ah. Nabi larang daripada tahalluq ataupun al-hilaq. Al-hilaq jamak kepada halaqah dalam masjid sebelum Jumaat. Hadis riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Tinggal lagi ulama sebagainya berbeza pandangan tentang hukum kepada hadis ni. Secara keseluruhan hadis ini hasan. Secara keseluruhan turuk hadis-hadis ini hasan. Walaupun mungkin kalau kita ambil hadis itu secara seketulnya mungkin ada kelemahan lah. Tetapi kelemahannya itu tidak syadid. Maka apabila banyak lagi riwayat ataupun apabila dijamakkan riwayat-riwayat turuk hadis ini salih lil ihtijaj, salih ataupun hasan, boleh untuk berhujjah. Oleh kerana itu sebahagian para ulama menyatakan hukumnya haram, sebahagian para ulama menyatakan hukumnya makruh, sebahagian para ulama menghukumkan ianya harus. Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam penama At-Tahawi dan sebahagian yang lain mensyarahkan juga hadis ni. Larangan-larangan tersebut bermaksud apa? Adakah ia bermaksud haram ataupun dia bermaksud sesuatu yang lain? Maka illah kepada hadis ni ulama khilaf. Maka sebahagian kata hadis ini dilarangan Nabi itu kerana bersangkutan dengan oleh kerana hari Jumaat ni orang nak berhimpun. Apabila orang datang ramai dan berhimpun, tambah pula kalau masjid itu sempit dan kecil, maka menyebabkan mengganggu jamaah-jamaah yang datang awal ke masjid. Maka itu juga yang diisyaratkan oleh An-Nawawi dan sebahagian ulama yang lainnya. Al-Baihaqi menyatakan kalau sekiranya tambah pula kalau masjid itu sempit dan orang ramai. Sebab itu dilarang. Naha 'anil hilaq. Hilaq ini grup-grup lah. Halaqah, kumpulan. Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumkan man fa'alahu fahuwa athim. Siapa yang melakukan demikian maka dia berdosa. Sebab larangan naha 'anil hilaq. Al-Imam Syekh Ibn Uthaymin juga menyatakan dalam satu pandangannya, dia kata makruh bahkan bid'ah. Dalam sebahagian pandangan dia lain nampak macam agak longgar sikit, seperti Syekh Ibn Jibrin. Syekh Ibn Jibrin juga menyatakan hukumnya harus, melainkan kalau sekiranya ada gangguan dan sebagainya lah. So itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa maksud Nabi larang daripada al-hilaq sebelum Jumaat di dalam masjid. Sebahagian para ulama hadis tak menyukai membaca hadis hari Jumaat. Sebahagian ulama hadis tak suka, seperti makhul. Maka dia tak suka untuk adanya majlis bacaan hadis pada hari Jumaat, itu qablal Jumu'ah, sebelum Jumaat sebelum Jumaat. Adapun lepas Jumaat tak ada masalah. Jadi oleh kerana ada larangan-larangan ni, walaupun ulama berbeza pandangan tentang perkara ini, ianya berdasarkan juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang nak tawaf. Seorang nak tawaf ke masjid dan orang nak baca Quran ya, orang nak salat, sampailah khatib naik mimbar dan sebagainya. Maka secara zahirnya pada zaman Nabi, wallahu a'lam, pada zaman Nabi tak berlaku lah. Pada zaman Nabi tak berlaku. Mungkin juga antara hikmahnya untuk orang supaya fokus nanti untuk khutbah lah. Fokus untuk khutbah. Hak ni dah lah dia dengar sejam ceramah ustaz tu. Dengar ceramah ustaz tu sejam, dah habis tepu pula otak dia. Nak dengar pula khutbah pula.
Khutbah pula, eloklah. Khutbah pun tak apa-apa dia baginya. Eloklah. Tidurlah orang waktu khutbah Jumaat. So tak ada faedah. Wallahu alam. Sebahagian yang mengharuskan oleh kerana adanya riwayat daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, seperti dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, warid daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah ibn Busr, Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat sebahagian yang lain yang mereka itu memberi peringatan sebelum khatib naik mimbar. So Abu Hurairah dia bagi peringatan sampai nampak khatib naik mimbar, kemudian dia duduk. Begitu juga Abdullah ibn Busr, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, hatta Umar ibn Al-Khattab mengarahkan orang untuk bagi tazkirah, bagi peringatan sebelum Jumaat. So itu ada beberapa riwayat daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh kerana itu, maka hak tu datang pandangan para ulama yang menyatakan hukumnya harus. Tapi sebahagian kata makruh. Makruh kalau sekiranya mengganggu tadi tu. Kalau masjid sempit, dia pula pergi buat halakah-halakah yang mengganggu. Tapi Ibn Jibrin kalau sekiranya bukan bentuk halakah, ada seorang bagi tok kat depan, duduk dalam bentuk saf, itu tak ada masalah lah. Hak tu tak mengganggu. So khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ni. Wallahu alam, kita lebih cenderung kepada tak payah buat. Hatta kalau sekiranya kita nak mengambil juga pandangan yang boleh, itu pun la takuna adatan lah. Jangan jadikan dia adat lah. Jangan jadikan kebiasaan sebelum Jumaat kuliah. Sebelum Jumaat kuliah. Sebelum Jumaat kuliah. Habis setiap minggu kuliah. Orang masjid tak bagi, satu hal, ustaz marah sebab duit tak dapat. Dia dipanggil bagi khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat satu rate lain. Kuliah sebelum Jumaat rate lain. Kalau nak package, kuliah Jumaat kemudian khutbah, tambahlah duit kat situ. Tu jadi mata pencarian ustaz pula lah. So tak payah buat lah, elok lah. Elok tak payah buat. Dan kadang-kadang macam kita sebut tadilah, biar fokus waktu khutbah, orang nak dengar khutbah. Dan juga macam kita sebutkan tadi, Syekh Al-Albani menyebutkan hal ini mengganggu. Pada zaman Nabi, orang datang awal, orang nak salat, orang nak baca Quran dan sebagainya. Kalau sekiranya ada benda yang dia nak cakap sekalipun, nak buat kuliah ke apa benda ke, cakaplah khutbah tu. Lepas ni I ada sikit lah nak sampaikan. Siapa nak dengar lah, siapa tak nak dengar udah. Macam tu lah. So siapa nak dengar tunggu. Siapa tak dengar boleh balik. Tu sepatutnya lepas Jumaat no issue. Lepas Jumaat tak ada masalah. Sebelum Jumaat ada masalah. Hatta ambil khilaf di kalangan para ulama pun, al-khuruju min al-khilafi mustahab. Keluar dari khilaf mustahab. Kalau kita tak buat, tak ada perbincangan. Kalau kita tak buat, tak bergaduh. Hak ni orang nak, hak ni orang tak nak, bergaduh. So kalau kita tak buat, selesai masalah. Tak ada apa-apa masalah dan tak ada isu pun. So kalau tanya kita, yang lebih cenderungnya tak payah buat sebelum Jumaat. In case sekali-sekala, in case sekali-sekala datang tokoh dari luar negara ke, contoh ke, ulama besar ke, hak bukan datang nak menyanyi je, hak menyanyi tu tak payah teribang keluar. Hak ni datang hak nak kita. Kalau ulama besar hak datang ke, sekali-sekala kan datang negara kita, dan tak ada ruang lah tempat lain, penuh belaka program dia, kita ambil sikit sebelum Jumaat. Okey, sekali-sekala, no problem. Sekali-sekala, tak ada masalah. Tapi, kalau dah setiap minggu, tak payahlah. Kerana, lebih zahirnya, an-nahyu. Lebih zahirnya, hadis kata, naha anil hilaqi. Kalau tak nak ambil secara hukumnya haram pun, dia makruh. Kerana mengganggu dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa an Ummi Hisham binti Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhuma qalat ma akhadhtu qaf al-Qur'an al-Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha
kulla jum'atin 'ala al-minbari idza khataba an-nas, rawahu Muslim. Dari Ummi Hisham binti Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf, aku tidak menghafal qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah, melainkan daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha, yang Nabi membacanya kulla jumu'atin, pada setiap Jumaat, alal mimbar, atas mimbar, idza khataban nas, apabila Nabi khutbah hari Jumaat. So Nabi SAW baca surah Qaf wal Qur'anil Majid setiap Jumaat. Sehingga kata Ummi Hisham binti Harithah ni tadi, aku menghafaz surah Qaf kerana mendengarnya setiap minggu Nabi membacanya di atas mimbar. Berdasarkan hadis ini, maka sebahagian para ulama mengambil juga hukum memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam khutbah Jumaat. Kalau sekiranya dia membaca keseluruhan surah Qaf pun, itu pun dikira boleh. So dia naik atas mimbar, kemudian dia baca surah Qaf sampai habis, maka itu juga dikira khutbah Jumaat. Kerana dalam surah Qaf mengingatkan kita kepada tentang kematian, mengingatkan kepada tentang hari kebangkitan, tentang syurga dan neraka, dan juga perkara-perkara lain yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Qaf. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya kata Rasulullah SAW, man takallama, sesiapa yang bercakap pada yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub, sedang khatib berkhutbah, fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara, seolah-olah himar yang membawa yahmilu asfara. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang berkata ansit, diam, laysat lahu jumu'ah, tidak ada baginya Jumaat, tak ada pahala Jumaat. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Jami'. Rawahu Ahmad. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah fi sahihain. Dalam sahihain Bukhari Muslim marfu'an, idza qulta li sahibika ansit, kalau engkau berkata kepada rakanmu sebelah, ansit, diam, yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu, sedang imam berkhutbah, faqad laghaut, maka engkau telah tak dapat pahala. Laghaut, tak ada pahala Jumaat. Ini kalau kata ansit, oi diam, maka adalah sebahagian para salaf mengisyaratkan saja dengan sababah. Jangan cakap, oi diam. Kalau kata diam, habis. Pahala-pahala kau habis. Hilang. Jangan syuk, tak ada. Hanya bubuh kat jari buat isyarat. Tu boleh. Kalau dia tak dengar, lantak pi dia. Balik handphone. Sejarah tak bawa. Kalau khatib nampak, khatib boleh tegur. Khatib boleh tegur. Masalah khatib kita tak nampak. Khatib dah baca teks. Bila nak nampak? Bila nak nampak orang tidur, orang sembang sebagainya. So khatib kalau nampak orang tengah sembang, tegurlah. Itu namanya khutbah. Itu namanya fungsi khatib. Hak ni orang kita buat sebelum khatib naik mimbar apa? Dia baca hadis tu lah kan. Barang siapa yang berkata kepada rakannya diam, maka faqad laghaut. Setiap kali Jumaat dia baca hadis tu sebelum khatib naik mimbar. Hak tu tak ada contoh. Hak tu tak ada contoh para salaf melakukan demikian. So kalau nak cakap, tak boleh cakap, hanya isyarat saja.
Kalau dia tak dengar, buat dia, kita dengar je lah. Hak ni hanya terpakai apabila khatib bercakap lah. Bila khatib duduk antara dua khutbah, boleh cakap tak? Boleh. So khatib cakap, bila khatib duduk antara dua khutbah, oi, boleh lah. Diam kan. Bila khatib naik balik, diam. Ulama beza pandangan apa maksud laisa lahu jumu'ah. Sebahagian kata tidak ada Jumaat baginya, maksudnya tak sah Jumaatnya. Sebahagian para ulama menyatakan yang rajih adalah nafyul kamal, iaitu yang tak dapat itu adalah pahalanya, itu pahala Jumaat. Adapun salat Jumaatnya sah, salat Jumaat sah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang berikut ni kita sambung lain kali. Saya nak keluar web. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu